Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, hari ini kita buat latihan untuk fi'il madhi. Ya, seperti mana yang saya janjikan tadi, saya akan fokus kamera kepada kita punya diagram ni. So, hari ini tuan-tuan akan dibekalkan dengan diagram ni, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nanti semua tuan-tuan akan dapat. Jadi, kalau tuan-tuan boleh print, tuan-tuan print lah. Itu yang sebaiknya tuan-tuan. So, kita akan buat latihan fi'il madhi untuk zahaba, kataba, kharaja, akala. Dan bonus 2 kalimat ialah kita akan buat untuk jalasa dan daraba. Jalasa maknanya duduk, daraba maknanya pukul. Semua dia telah duduk, dia telah pukul, dia telah pergi. Okey, itu kalau dia. Macam mana kalau kami pula? Dia dekat sini. Ini penambahan dia. Tuan-tuan kena sebut ana, nahnu tu semua tuan-tuan kena sebut supaya dia synchronize ya. Nanti saya besarkan sikit supaya tuan-tuan nampak dia punya ganti nama diri ni. Okey, kita pergi pada kalimat yang pertama dulu. Kalimat apa? Kalimat zahaba. Zahaba. Okey. Zahaba, tengok sini fi'il madhi tuan-tuan Okey. Ana zahabtu, nahnu zahabna, anta zahabta, anti zahabti, antum zahabtum, huwa zahaba, hiya zahabat, zahabat, hum zahabu. Okey, kita pergi pada kalimat berikutnya. Kataba. Kataba maknanya tulis Okey. Ana katabtu, nahnu katabna, anta katabta, anti katabti, antum katabtum, huwa kataba. Ni tak ada penambahan apa-apa untuk huwa. Huwa kataba, hiya katabat, hum katabu. Okey, kalimat berikutnya apa? Selepas kataba, okey, kharaja, kharaja. Okey. Ana kharajtu, nahnu kharajna, anta kharajta, anti kharajti, antum kharajtum, huwa kharaja, hiya kharajat, hum kharaju. Ni untuk huwa kan tak ada penambahan apa-apa. Okay, kalimat berikutnya ialah yang terakhir akala. Kalau akala ni huwa. Kalau ana, aku telah makan apa? Okay. Ana akaltu, nahnu akalna, anta akalta, anti akalti, antum akaltum, huwa akala, hiya akalat, hum akalu. Tuan-tuan mesti kena tahu ni Ana makna aku, nahnu makna kami, anta makna kau lelaki, anti makna kau perempuan, antum maknanya kamu, huwa dia lelaki, hiya dia perempuan, hum mereka. Okey, kita pergi pada kalimat bonus kita. Yang ini saya nak tuan-tuan sebut Yang pertama jalasa, yang kedua daraba. Yang ni tuan-tuan kena saya nak dengar voicemail tuan-tuan untuk sebut Tuan-tuan pegang diagram ni masing-masing. Ana jalastu, seterusnya daraba, ana darabtu, anta darabta. Okey, tuan-tuan dengar ana dulu Kita ambil kalimah jalasa. Jalasa ni maknanya duduk dia telah duduk. Kalau aku telah duduk, ana jalastu, nahnu jalasna. Na ni panjang tau, bukan jalasna. Jalasna Okey, lagi sekali. Ana jalastu, nahnu jalasna, anta jalasta, anti jalasti, antum jalastum, huwa jalasa, hiya jalasat, hum jalasu. Saya nak dengar tuan-tuan sebut kemudian kalimat yang kedua yang tuan-tuan kena sebut daraba Okey. Ana darabtu, nahnu darabna, anta darabta, anti darabti, antum darabtum, huwa daraba, hiya darabat, hum darabu. Tuan-tuan tolong saya nak dengar tuan-tuan sebut untuk jalasa dengan daraba ni. Jalasa maknanya duduk, dia telah duduk. Daraba maknanya dia telah pukul. Tapi lah kalau tuan-tuan nak sebut dari awal daripada zahaba, kataba, kharaja dengan akala tu, yang itu tuan-tuan memang terbaik. Saya sebut lagi sekali tuan-tuan, memang terbaik kalau tuan-tuan nak sebut semua fi'il madhi dia Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan sebut dua ni bagi saya dah cukup dah cukup gembirakan hati saya. Dan saya seronok dengar tuan-tuan sebut dalam bahasa Arab Ana jalastu, nahnu jalasna dan seterusnya. Daraba, ana darabtu, nahnu darabna, anta darabta Teruskan apa tu, saya nak dengar tuan-tuan sebut. Kalau boleh sebutlah dengan sempurna. Tapi jangan takut kalau salah. Tak ada siapa nak marah tuan-tuan kalau salah. Kita tengah buat latihan tuan-tuan Sekarang ni bila tuan-tuan dah mahir fi'il, kalimat-kalimat isim tuan-tuan tak risau dah. Tuan-tuan tahu je kalimat isim tu tuan-tuan dah boleh guna. Sebab dalam perbualan kita tak sebut baris hujung. Tak ada nahu sebenarnya dalam perbualan nahu ni hanya keluar kalau kita nak baca Quran saja. Kalau dalam perbualan biasanya nahu tidak digunakan dalam perbualan kecuali kalau tuan-tuan nak sebut hadis dan sebagainya, masa tu barulah kadang-kadang ada ulama disebut baris hujung kalau sebutan tu sebagai sebutan hadis. Okey tuan-tuan alladhi 'allama bil qalam
Allazi 'allama bil qalam, yang dia telah mengajar manusia dengan pen. Pena ni pen lah, qalam Kalau orang Kelantan kata kalam ni pensel tau. Siapa orang Kelantan sini pensel Tapi sebenarnya qalam ni maknanya pen Ini adalah yang mula-mula dijadikan oleh Allah. Sebelum Allah jadikan yang lain-lain Allah jadikan qalam lah dulu, dan Allah suruh qalam ini menulis semua benda daripada waktu tu sampailah hari kiamat. Ni Allah suruh qalam itu tulis. Inilah yang pertama dijadikan oleh Allah. Jadi kita ni pun semua adalah semua pelajar yang selalu menggunakan pen. Dulu masa saya belajar dulu, syekh saya dekat Pakistan dia kata kadang-kadang ada student dia minta senonoh lupa bawa pen masuk kelas. Kalau dia lupa bawa pen masuk kelas, Syekh Ali, nama dia Syekh Ali daripada Mesir, dia kata at-talib bidunil kalam kal jundi bidunil silah. Maksudnya pelajar tak ada pen, dia kata macam tentera tak bawa senjata. Betul tuan-tuan tentera tak bawa senjata. Tapi masa tu bayanglah tahun awal 90-an, pertengahan 90-an, mana ada gadget-gadget macam kita ini kan. Sekarang ni tak perlu. Kalau kita tak bawa pen pun kita ada telefon untuk kita catat dan sebagainya kan. Apa pun Allah sebut qalam lah, yang Allah Ta'ala cara Allah mengajar manusia itu dengan pen ataupun dengan qalam ataupun dengan apa yang ditulis oleh pen tersebut. Jadi manusia walau pandai macam mana pun dia akan bermula dengan pen jugalah masa zaman kita dulu Okey tuan-tuan, allazi 'allama bil qalam, ini sambungan daripada ayat yang sebelum-sebelum ni lah. So allazi maknanya yang ataupun dia yang, 'allama dia telah mengajar, bil qalam dengan pen. So allazi maknanya yang ataupun dia yang ataupun orang yang tak sesuai lah orang, sebab ni rujuk pada Allah kan. Allazi yang dia ialah kalimat isim, dia ialah isim mausul. Dia mausul kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia yang telah mengajar dengan menggunakan pen. So allazi dia kalau pelajaran peringkat ketiga dia ialah isim mausul, dia mabni lah sebab isim ni ada gelaran dan fungsi. Okey, allama dia telah mengajar. Okey, kalau allama ni tuan-tuan, dia punya tasrif dia macam ni, allamtu ana allamtu, aku telah mengajar. Nanti saya ambil balik tu supaya tuan-tuan boleh buat latihan bersama dengan saya sebentar Okey, tuan-tuan tengok allama kan. Okey, allama. Okey. Allama tak allama. Allama ni dia ada tasydid kat sekarang, maknanya bukan mengajar maknanya ada orang yang kena ajar Ana allamtu, nahnu allamna. Ana allamtu maknanya aku telah mengajar. Ana allamtu, nahnu allamna, anta allamta, anti allamti, antum allamtum, huwa allama. Tak ada tambah apa-apa. Hiya allamat, hum allamu. Maknanya aku telah mengajar, kami telah mengajar, engkau telah mengajar. Tapi yang tuan-tuan jumpa kat sini, dia telah mengajarkan. Dia letaknya di mana? Kat sini huwa allama. Tapi kalau aku telah mengajar, ana allamtu. Kami telah mengajar, nahnu allamna. Engkau telah mengajar, allamta. Engkau perempuan telah mengajar, allamti. Kamu telah mengajar, allamtum. Dia telah mengajar kat sini, allama. Dia perempuan telah mengajar, allamat. Mereka telah mengajar, allamu. Dia ada dekat sini. Okey. Mana tadi? Okey, allama. Allama dia telah mengajar. Sebab tu dia dekat sini. Okey tuan-tuan, inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia. Okey, dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada allazi ni. Allazi ni rujuk pada siapa? Rujuk pada Allah. Ataupun Rabbu tu dia rujuk kepada Tuhan. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Tak ada. Maf'ulun bih dia kena baris atas tau. Dia kena baris atas. Ni tak ada. Qalam ni kan baris bawah. Baris bawah sebab selepas haraf jar kan. Okey. Kalau pelajaran peringkat ketiga, allama ni fi'il madhi dia mabni. So tak payah bahas soal baris dia. Fi'il madhi memang mabni dengan pangkat mansub. Tapi dekat sini dia mansub dengan baris atas. Dia mansub dengan baris atas. Dia mabni dengan pangkat mansub. Sebenarnya tak payah bahas soal baris dia. Cuma sebut dia mabni dengan berpangkat mansub. Okey, bil qalam, bi haraf jar, al qalami ialah kalimat isim, maknanya pen. Inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Dia mu'rab. Kalau mu'rab berpangkat apa? Dia mu'rab berpangkat majrur. Tanda majrur di kasrah. Penyebab apa? Penyebabnya selepas haraf jar. Okey tuan-tuan So tuan-tuan, sekali lagi kita balik pada ni latihan kita. Saya nak dengar tuan-tuan sebut dua kalimat tadi Jalasa dengan apa? Jalasa dengan darabah. Ana jalastu, nahnu jalasna.
Ana jalastu, nahnu jalasna, anta jalasta, anti jalasti, antum jalastum, huwa jalasa, hiya jalasat, hum jalasu. Kalau daraba, okay, saya kecilkan sikit Okey. Daraba ana darabtu, nahnu darabna, anta darabta, anti darabti, antum darabtum, huwa daraba, hiya darabat, hum darabu. Tuan-tuan tolong saya nak dengar suara tuan-tuan untuk tasrifkan fi'il madhi ni. Nanti hantar voicemail pada saya dan hantar ke 010-817-3131 dan diagram ni saya akan hantar untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Tuan-tuan simpan, tuan-tuan gunakan dalam pembelajaran kita peringkat terakhir ni. So seperti biasa, hantar nombor yang saya sebut tadi 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian dan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.